Dua kerjaya, pilihan ataupun keperluan bergantung kepada diri masing-masing lah. Andai kata kalau kita ni mempunyai komitmen yang besar, komitmen yang banyak, berkemungkinan juga kita terpaksa untuk mencari kerja tambahan. Dan mungkin ada di antara kita yang bukan sahaja membuat dua kerja, malah ada yang buat dua, tiga kerja dan sebagainya. Macam saya sendiri pun nak ikutkan lebih daripada satu kerja yang saya buat. Tapi kerjaya yang saya buat tambahan itu adalah kerjaya yang saya minat. Yang betul-betul kita minat. Barulah kalau kita nak berkerjaya itu, kita ada satu semangat yang lain ataupun semangat yang lebih biasa lah untuk kita nak buat kerjaya dan sebagainya. Okey, saya nak kongsikan juga kepada anda semua berkaitan dengan peratusan mereka yang membuat dua kerja ini. Di Malaysia rata-ratanya mereka yang berumur dalam lingkungan di sini mengikut laporan daripada jarak jauh 2022, golongan Z ataupun milenial berusia antara 18 hingga 35 tahun adalah peneraju trend ini. Jadi kita lihat dekat sini daripada segi umur, andai kata kalau kita mempunyai kudrat yang lebih, kita mempunyai umur yang sedikit muda, mungkin kita ada tenaga ataupun kudrat lah untuk kita nak membuat kerjaya tambahan ini. Baik, untuk bercakap dengan lebih panjang lagi berkaitan dengan dua kerja, pilihan ataupun keperluan, bersama dengan kita sekarang di talian video sekarang ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia ataupun UUM. Assalamualaikum Dr. Irwan. Ya, waalaikumsalam. Okey, kita terus saja nak tanyakan kepada Dr. Irwan lah untuk pilihan kerjaya ini. Dua kerja ni, sama ada ianya pilihan ataupun keperluan? Kalau kita lihat situasi sekarang memang dengan kos taraf hidup yang tinggi, saya fikir kita perlulah mencari, kita maksud saya tidak boleh hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan sahaja. Namun begitu, saya juga melihat bahawa selain daripada kita menambah dua kerja ataupun tiga kerja, yang mana ini kita tahu akan juga mengganggu dari segi kita punya kehidupan, mungkin masa untuk bersama keluarga, anak-anak, dan juga mungkin dari segi akan mengganggu dari segi kesihatan kita dan sebagainya. Kita juga boleh melihat cara bagaimana kita bekerja, bukan hanya untuk kita nak bekerja yang mana kalau kita ada kerja hakiki, dan bila kita membuat kerja tambahan tu, maksudnya kita masih lagi mencari kerja. Tapi kita juga boleh mencari pendapatan yang mana bukannya kita mencari bekerja untuk wang, tetapi wang bekerja untuk kita. Ini mungkin perkara yang kita boleh lihat. Maksud dia, kita kena memahami beberapa jenis pendapatan lah. Kalau kita bekerja, ambil contohnya part time, dan ini menyebabkan kita masih lagi menggunakan buruh ataupun tenaga buruh kita. Jadi ini menyebabkan masa kita telah digunakan untuk mencari kerja. Tetapi kalau kita melihat jenis pendapatan lain yang boleh menyebabkan duit ataupun wang itu bekerja untuk kita, saya fikir itu adalah satu solusi ataupun penyelesaian yang bagi saya lebih baiklah. Contohnya, selain daripada pendapatan biasa ataupun kita kata ordinary income, ada juga yang kita kata sebagai pendapatan pasif ataupun passive income. Dan saya melihat passive income ini, peluang dia pada ketika ini lebih luas, terutamanya kepada golongan M40 dengan sektor-sektor baharu yang muncul sekarang ini. Kita perlu faham sekarang kita ni sudah berubah daripada perubahan industri sektor pertanian kepada perindustrian, kepada perkhidmatan, dan sekarang kita berada, kita kata dalam industri 4.0, ada yang kata industri 5.0. Jadi perubahan dalam struktur ekonomi ini akan menyebabkan juga peluang-peluang ekonomi yang baru. Di sinilah kita tengok industri kreatif, industri teknologi, ekonomi digital, banyak peluang-peluang yang kita boleh mendapat pendapatan. Yang kedua ini yang saya sebut pendapatan pasif. Saya bagi contoh. Contohnya kalau kita minat tulis buku, kalau kita tulis buku, kita publish, jadi kita dapat pendapatan pasif kat sana melalui royalty. Ini kreatif, industri kreatif contohlah. Selain daripada itu, sekarang kalau kita membuat e-book, e-book ini adalah satu bentuk aset digital, Jadi ini akan menyebabkan kita mendapat pendapatan pasif, dan nilai aset digital ini dia akan appreciate di masa hadapan. Jadi
itu hanya satu contoh. Banyak lagi sebenarnya aset-aset digital yang boleh diterokai pada ketika ini untuk meningkatkan pendapatan pasif kita. Begitu juga dengan bagaimana kita boleh membuat atau memikirkan pelaburan bentuk lain lah. Contohnya dari segi hartanah dan sebagainya yang boleh meningkatkan pendapatan pasif kita supaya kita tidak bekerja dua, tiga pekerjaan yang menyebabkan kita jadi exhausted pula nanti. Ya betul. Kalau bercakap tentang peluang kerjaya ni seperti mana yang doktor katakan tadi, memang peluang kerjaya sekarang ni memang begitu meluas sekali lah. Tepuk dada tanya selera kepada kita jugalah kan, sama ada kita ni nak kerja ataupun tidak. Dan doktor pun ada menyentuh berkenaan dengan pelbagai sektor kini telah mula dibuka, sektor-sektor yang baru telah mula dibuka. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini, kalau kita nak buat kerjaya ini, saya tangkap adalah kita harus ada satu minat yang mendalam, barulah kita boleh buat kerjaya yang kedua ini. Tapi mungkin untuk pengetahuan kita juga, mungkin sekarang ini ada di antara kita yang sekarang ini ada satu kerja, tapi sekarang ini mungkin macam bermain-main, berlega-lega dekat fikiran ni, sama ada aku ni nak tambah kerjaya lagi ke tak, macam berfikir. Jadi bila mana ataupun bila waktu yang sesuai untuk kita nak memikirkan peluang kerja yang kedua selepas ini, doktor? Yang ini kita sebab tu perlu ada literasi kewangan yang baiklah. Literasi kewangan di sini pertama sekali kita kena tahu kita punya aliran tunai lah. Kita punya apa dipanggil cash flow. Jadi macam mana kita punya cash flow tu? Kalau cash flow kita tu surplus dan mungkin kita ada kehendak yang mana kita nak cuba mungkin nak bercuti ke ataupun mungkin nak beli gadget baru dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh tambah. Tapi kalau cash flow kita negatif, jadi itu saya fikir memang menunjukkan bahawa kita perlulah mencari sumber yang baru. Jadi yang ini bagi saya melihat kepada bagaimana kita mengurus wang kita, kewangan peribadi kita dan bagaimana aliran tunai kita tu. Kalau pendapatan kita melebihi daripada perbelanjaan kita, jadi maksud dia saya fikir di sana kita perlu mencari jalan penyelesaian untuk meningkatkan pendapatan kita dengan mencari sumber pendapatan yang lain lah, seperti yang saya sebutkan tadi, sama ada pendapatan dari segi pendapatan pasif ataupun juga pendapatan portfolio banyak. Jadi yang penting balik kepada kita perlu jadi maksud dia kita perlu ada mengetahuilah di mana perbelanjaan yang kita buat. Kita tak boleh macam setiap bulan nanti gaji masuk duit habis macam tu je, kita tak tahu kat mana pula duit kita. Itu yang mula nak berhutang dan sebagainya kan. Kita tak maulah perkara itu berlaku. Jadi kita dah bercakap tentang ada yang membuat kerjaya kedua ini, ianya mungkin ada mendatangkan pelbagai faktor-faktor yang kita tidak mahukan. Contohnya mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan kita sendiri kan. Sebab apa? Sebab kerja hakiki itu kita dah lihat pada sebelah pagi sampai ke petang dah penat, malam pula mungkin ada berniaga burger dan sebagainya. Jadi ianya mungkin mendatangkan kemudaratan untuk kita. Jadi kalau kerjaya pilihan ataupun keutamaan ini, kerjaya yang kedua ini, adakah ianya menjejaskan kualiti hidup kita ke ataupun ianya meningkatkan kualiti hidup kita sebenarnya, doktor? Yang itu dia bergantunglah kepada macam mana apakah jenis macam tadi. Kalau kita minat tu, saya fikir dia akan memang meningkatkan lagi kita punya dari segi tahap kualiti hidup kita lah, sebab kita buat benda yang kita minat dan lepas tu kita boleh dapat extra income dan yang bagi saya yang juga penting tu, kita kena melakukan benda yang pertama sekali tu memang kita perlu ada ilmu lah terhadap, contoh kalau kita nak buat bisnes burger pun at least kita perlu juga ada kajian dan kita pun kena tahulah macam mana bisnes tu. Jadi tidak mahu nanti bila kita, sebab kita kena faham segala benda yang kita buat tu ada risiko kan. Jadi kalau contoh buat perniagaan itu nanti kalau mungkin tidak berjaya, itu akan menjadi lebih kita mencipta masalah pula, bukannya menyelesaikan masalah. Jadi sama ada apa yang kita lakukan itu akan memberikan kebaikan kepada kita ataupun mengurangkan dari segi kita punya kualiti hidup dan sebagainya, bergantung juga kepada individu tersebut dan bagaimana kita
meningkatkan ilmu kita lah terhadap perniagaan ataupun pekerjaan yang kita buat. Sebab kita perlu faham risiko yang paling tinggi adalah bila kita dah tahu kita ada masalah kewangan tapi kita tak buat apa-apa. Itu lagi risiko yang paling tinggi lah. Itulah dia. Dan kita juga tak mahukan anda kata kalau kita ni buat kerja malam dan sebagainya, ianya sedikit sebanyak menjejaskan kerja hakiki kita kan. Sebab ada di antara kita yang mungkin lihat kawan-kawan kita ni yang berniaga dan sebagainya ataupun pagi-pagi masuk-masuk kerja, ngantuk dan sebagainya, jadi kita tak mahulah. Jadi kena ada balance juga dekat situ. Okey, kita nak tanya daripada sudut ekonomi negara kita jugalah kan. Sebab kita pun nak menggalakkan pelbagai daripada kita ini untuk mencari sumber pendapatan. Dan adakah dengan dua kerja ini yang kita buat ni sedikit sebanyak dapat membantu untuk menaik taraf ekonomi kita dan masa sama juga untuk ekonomi negara, Doktor? Ya, dia berkait sebab kalau kita dapat meningkatkan pendapatan kita, jadi kalau kuasa beli kita meningkat, jadi bila kita berbelanja, ia akan dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara lah. Kalau kita lihat sebagai contoh pun, kalau kita tengok pertumbuhan prestasi ekonomi kita pada tahun lepas meningkat melebihi 8%. Okey, kita juga melihat bahawa komponen consumption ataupun penggunaan swasta itu sangat tinggi, dan itu pun kita lihat bagaimana insentif daripada kerajaan, contohnya memberikan pengeluaran khas KWSP lah pada tahun lepas. Jadi maksud dia kalau kita boleh menjana pendapatan tambahan, mungkin dalam keadaan sekarang, jadi itu juga akan dapat meningkatkan ekonomi secara keseluruhan, dapat meningkatkan aktiviti perniagaan jugalah, yang mana ia akan memastikan bahawa ekonomi itu secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan cara kita mencari inisiatif lah untuk mencari peluang baharu selain daripada insentif dan juga inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Jadi apa yang doktor katakan kat sini mungkin saya boleh gambarkan ianya sekarang ini seperti norma baru jugalah dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana kita mempunyai dua kerjaya dalam satu masa. Okey, yang terakhir sekali mungkin doktor boleh kongsikan apa mungkin pesananlah kepada kita yang mungkin ingin melakukan dua kerja ataupun sekarang ini dah ada 2-3 kerja sekarang ni. Silakan doktor. Okey, so yang penting tu kita perlu ada minat, minat dan juga kita perlu ada ilmu pengetahuan lah dari segi dengan apa pun perkara yang kita lakukan, kita perlu ada ilmu pengetahuan. Itulah sebab literasi kewangan itu penting. Jadi bagaimana kita nak bukan saja mencari pendapatan baru, tapi macam mana kita nak mengawal duit kita lah. Jangan nanti pula kita pergi melakukan bentuk perniagaan pelaburan, scam ke skim cepat kaya ke, ini semua kita perlu elakkan. Dan kita juga perlu memastikan bagaimana kita perlu ada belanjawan lah. Kita perlu ada belanjawan sendiri, kita perlu ada bajet sendiri. Jadi kita perlu pastikan apa strategi kita dalam bajet ini, sama ada kita nak mengawal ataupun berbelanja di bawah kemampuan ataupun kita nak meningkatkan kemampuan kita. Itu terpulang bagaimana strategi kita. Dan saya fikir akhir sekali yang penting tu adalah maklumat kewangan yang kita perlu dapat tu perlulah daripada maklumat yang tepatlah, supaya kita tidak ditipu dan juga mungkin mempunyai pemahaman yang tidak betul berkenaan dengan keadaan ekonomi. Kerana kita perlu faham banyak perkara yang berlaku sekarang ni akan memberi kesan kepada kita secara individu, kewangan, dari segi kewangan. Contohnya sistem negara, dari segi pergerakan kadar faedah kita, dari segi juga kadar inflasi. Jadi kita perlu faham bagaimana indikator-indikator ini, dasar-dasar percukaian akan memberi kesan kepada kehidupan kita dan juga kewangan peribadi kita. Betul. Walaupun kita kena tanya diri kita sendirilah kita punya kewangan kita bagaimana, perbelanjaan yang kita uruskan setiap hari dan sebagainya kan. Anda kata kalau kita ni pandai untuk manage menguruskan kewangan kita, saya percaya satu kerjaya pun sudah memadai untuk kita. Lebih lagi kalau kita dah ada pasangan kan. Okey, baik, terima kasih doktor di atas masa yang diberikan dan memberikan pandangan kepada kita tentang dua kerja ini. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.